Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada non-Muslim. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam rancangan pada kali ini bersempena sambutan Maulidur Rasul tahun 2022. Pada episod kali ini, admin akan membawakan anda 7 artifak peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sama-sama dengarkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini. Dan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia alam semesta ini. Selain mewariskan ajaran agama Islam, beliau juga meninggalkan barang-barang keseharian yang kini sangat bernilai kepada umat Islam. Barang-barang keseharian yang kini telah menjadi artifak kuno milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke saat ini masih boleh dijumpai di beberapa muzium yang ada di negara Timur Tengah dan Eropah seperti Arab Saudi dan Turki. Artifak peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut masih tersimpan rapi sampai ke hari ini. Hal itu merupakan bentuk rasa cinta dan kasih umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa sangat besar dan tidak terbalas dalam proses menyebarkan agama Islam di muka bumi. Jadi, apa sahaja artifak peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih terjaga rapi tersebut? Berikut penjelasannya yang dibawakan khas bersempena sambutan Maulidur Rasul tahun 2022 ini. Berikut 7 artifak peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jubah berwarna krim. Artifak peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini iaitu sebuah jubah yang berwarna krim. Jubah ini terbuat dari bahan kapas, sutera dan linen. Jubah berwarna krim ini merupakan hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan baginda kepada Ka'ab bin Zubair, yang sampai saat ini jubah tersebut masih lagi berada di Muzium Topkaki di Turki. Yang kedua, terompah. Artifak peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua iaitu terompah atau sandal yang sentiasa digunakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda masih hidup di alam dunia ini. Alas kaki ini terbuat dari kulit sapi dan diikat menggunakan 2 tali. Sandal tersebut merupakan saksi bisu kepada perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang ketiga, jejak kaki. Artifak peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya iaitu jejak kaki ataupun bekas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut yang berada pada lempengan tanah kering yang dipajang di Muzium Istana Topkaki Turki. Bersama-sama juga
dengan jejak tersebut jubah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair tersebut. Yang keempat, serban. Serban peninggalan Rasulullah SAW ini pernah dibawa ke Indonesia, tepatnya di daerah Probolinggo di Jawa Timur. Serban tersebut sering digunakan oleh baginda Rasulullah SAW sewaktu masih hidup. Serban itu berwarna hijau kerana warna hijau tersebut merupakan warna yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, cawan. Artifak peninggalan Rasulullah SAW yang berikutnya iaitu cawan ataupun cangkir. Benda tersebut terbuat dari tembaga yang menggilap dan berbentuk cengkung dengan ukiran-ukiran khas dari Timur Tengah di atas penutupnya. Cawan tersebut digunakan oleh Nabi Muhammad SAW selain untuk minum, juga digunakan untuk membasuh wajah baginda saat ketika baginda sedang berwuduk. Cawan tersebut masih ada di Masjid Heart of Chechnya di Rusia. Yang keenam, rambut. Sehelai rambut Nabi Muhammad SAW disimpan di dalam tabung kecil yang berada di kota suci Mekah. Artifak peninggalan Rasulullah tersebut merupakan sisa dari perang Uhud, sehingga sampai saat ini masih ramai manusia yang berbondong-bondong ingin memilikinya. Yang ketujuh, pedang. Artifak peninggalan Rasulullah SAW yang terakhir yang dibawakan ini iaitu berupa pedang. Koleksi pedang ini sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika baginda berperang dalam jihad fi sabilillah, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat hidup baginda. Sampai sekarang, koleksi pedang-pedang milik Nabi Muhammad SAW tersebut masih berada dalam keadaan utuh dan sempurna, dan ia disimpan di Museum Tok Kaki di Turki. Hukum mengambil tabarruk daripada barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW dipetik daripada satu artikel yang telah ditulis oleh penulis dengan nama pena Abu Sunnah. Berikut adalah petikan daripada artikel beliau. Sesiapa yang mengatakan tabarruk dengan rambut Nabi SAW dan barang peninggalan Nabi SAW sebagai suatu bid'ah atau syirik atau sesat, maka orang yang mengatakan sedemikian adalah lebih sesat dan lebih tidak memahami tentang permasalahan hukum fiqh dalam agama. Pendapat ini telah beliau ambil dan petik daripada sekalian banyaknya kitab hadis-hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, para sahabat berebut menadah air wuduk yang jatuh dari anggota tubuh Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkatan daripada baginda. Dipetik daripada Sahih Bukhari nombor 186. Yang kedua, malah para sahabat yang mereka ini
tidak sempat untuk mendapat air wuduk daripada baginda tersebut, mereka telah datang kepada sahabat yang lain yang terlebih dahulu mendapat air wuduk daripada Nabi Muhammad SAW tersebut untuk mengambilnya. Petikan dari kitab Sahih Bukhari nombor 369 dan nombor 5521. Yang ketiga, Rasulullah SAW sendiri apabila baginda mencukur rambutnya ketika haji wada', iaitu haji terakhir baginda memberi pada seorang sahabat dan baginda memerintahkannya agar diagih-agihkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dipetik dari hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim nombor 2298. Yang keempat, kisah di mana seorang sahabat meminta daripada Rasulullah SAW satu lembaran kain yang baru sahaja dihadiahkan kepada baginda oleh seorang wanita. Perbuatan ini membuatkan sahabat yang lain menjadi marah kerana sahabat yang meminta tersebut dikira tidak berlaku sopan di hadapan Nabi SAW. Namun, sahabat yang meminta tersebut memberitahu bahawa beliau hanya mahukan keberkatan daripada kain itu kerana ia disentuh oleh Nabi SAW. Dipetik daripada Sahih Bukhari nombor 5689. Yang kelima, Asma binti Abu Bakar yang menjadikan jubah Rasulullah SAW sebagai ubat. Dicelupkan jubah baginda tersebut ke dalam air dan diberi minum kepada orang yang sedang sakit. Namun, tidak ada seorang pun daripada kalangan sahabat baginda yang mengingkari perbuatan beliau. Dan perbuatan ini dilakukan selepas Rasulullah SAW telah wafat. Dipetik daripada Sahih Muslim nombor 2069 dan nombor 3855. Imam Nawawi ketika menyebutkan hadis tabarruk dengan jubah Nabi SAW di dalam syarah Sahih Muslim, setelahnya beliau berkomentar seperti berikut. Dan di dalam hadis ini merupakan dalil atas dianjurkan bertabarruk dengan bekas-bekas, yakni peninggalan orang-orang soleh dan pakaian mereka. Yang keenam, Rasulullah SAW pernah menjadikan air liur orang mukmin sebagai penawar bagi penyakit suatu kaum di kalangan Muslim. Dipetik daripada Sahih Muslim nombor 5413. Yang ketujuh, seorang sahabat telah meminta daripada Rasulullah SAW untuk solat di dalam rumahnya satu kali supaya dia boleh mendapatkan keberkatan untuk beliau membuat musolla, yakni tempat solat di tempat sama di mana Rasulullah SAW telah menunaikan solat tersebut. Lalu baginda bertanya kepada sahabat itu, "Di mana kamu mahu aku bersolat?" Dipetik daripada Sahih Bukhari nombor 1130. Yang ke-8, Rasulullah SAW berdoa di makam Ibrahim, yakni tempat Nabi Ibrahim berdoa sebagai bertabaruk dengan kedudukan Nabi Allah Ibrahim AS, dan Allah memuji baginda dalam surah Ali Imran ayat 97. Dan yang ke-9, Sayyidina Umar selepas ditikam di perut, beliau meminta kepada seorang sahabat agar meminta kebenaran dari isteri Nabi SAW untuk dikebumikan di sebelah makam baginda dan makam Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, tidak ada yang lebih kupentingkan berbanding mendapatkan tempat pembaringan itu. Dipetik daripada Sahih Bukhari nombor 1328. Sekian untuk episod pada kali ini dan semoga membawa kebaikan kepada kita bersama. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.